Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk jenayah seksual. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai jenayah seksual. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Contohnya, mencuri, merompak dan sebagainya. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula, seksual dapat didefinisikan sebagai hal-hal atau perkara mengenai hubungan antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, jenayah seksual merupakan perbuatan jahat yang berkaitan dengan hal-hal perhubungan lelaki dan perempuan. Ianya termasuk kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan juga warga emas. Terdapat beberapa jenis gangguan seksual iaitu gangguan berbentuk lisan, isyarat ataupun bukan lisan, gangguan berbentuk visual, gangguan berbentuk psikologi dan gangguan berbentuk fizikal. Gangguan secara lisan ini dinyatakan dalam perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual, antaranya ialah melalui kata-kata, komen, usikan, gurauan dan sebagainya. Gangguan secara isyarat atau bukan lisan pula dinyatakan sebagai perlakuan yang berbentuk pandangan atau kelilingan yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan seperti menjilat bibir, memegang atau makan dengan cara yang menggoda, isyarat tangan atau isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Gangguan yang dikategorikan sebagai gangguan visual pula merujuk kepada perlakuan yang menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berunsurkan seksual ataupun mendedahkan bahagian badan yang tidak sepatutnya. Gangguan secara psikologi pula berbentuk perlakuan yang mengulangi jemputan sosial yang telah ditolak, seperti memujuk rayu untuk keluar bersama atau bercumbu dan ugutan-ugutan yang berunsurkan seksual. Gangguan secara fizikal pula merujuk kepada perlakuan seperti sentuhan yang tidak diingini, sama ada menepuk, mencubit, mengusap dan menggeser badan serta membuat serangan seksual seperti meraba. Oleh itu, kita perlu tahu bahawa gangguan seksual adalah pelanggaran hak seseorang individu dan ianya bukanlah perkara yang kecil atau perkara yang perlu dipandang remeh, kerana ianya akan memberi kesan yang mendalam kepada mangsa sama ada dari segi mental, fizikal maupun emosi, sehingga ada yang menyebabkan berlakunya bunuh diri. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan golongan remaja terpengaruh dengan jenayah seksual. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja menghabiskan masa yang paling banyak bersama rakan sebaya mereka berbanding dengan keluarga mereka. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar ke atas pembentukan tingkah laku dan sikap remaja. Para remaja lebih mempercayai dan selesa dengan rakan-rakan sebaya mereka berbanding ibu bapa mereka sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka hanya akan berkongsi masalah dengan rakan-rakan mereka dan tidak akan berkongsi dengan ibu bapa mereka sendiri. Pemilihan rakan-rakan sebaya yang salah menyebabkan remaja terpengaruh dan terikut dengan sikap dan tingkah laku rakan-rakan mereka sendiri. Faktor yang kedua ialah suka sama suka. Hubungan kawan-kawan dan percintaan yang melebihi batas pergaulan serta didorong oleh faktor persekitaran menyebabkan para remaja terlibat dengan jenayah seksual. Remaja tidak merasakan jenayah seksual yang mereka lakukan itu sebagai sebuah jenayah kerana mereka mendakwa melakukannya bersama teman wanita atau teman lelaki mereka atas asas suka sama suka. Faktor yang ketiga ialah sikap remaja sendiri. Kekurangan jati diri membentuk seseorang tidak mempunyai kawalan terhadap diri sendiri. Apabila remaja mudah hilang kawalan terhadap dirinya sendiri, maka dengan mudah membolehkan remaja hilang arah dan terlibat dengan unsur-unsur negatif. Kegagalan membina personaliti yang baik menyebabkan diri sendiri memulakan langkah ke arah pilihan yang salah. Pada masa yang sama, remaja tidak dapat didikan agama yang secukupnya daripada ibu bapa mereka sendiri. Hal yang dapat dilihat pada hari ini apabila ibu bapa hanya sibuk untuk melengkapkan keperluan anak-anak dengan keperluan fizikal, tetapi seakan-akan terlupa untuk melengkapkan anak-anak dengan pegangan agama yang akan menjadi benteng ke arah perkara yang tidak bermoral. Faktor yang terakhir ialah media. Media amat berkuasa dalam mengubah atau membentuk sikap seseorang, terutamanya remaja, kerana zaman remaja merupakan fasa berlakunya transformasi dari segala aspek termasuk mental dan fizikal.
Keadaan dunia tanpa sempadan kini membuatkan para remaja kini meluangkan masa yang banyak dengan teknologi. Tiadanya kawalan ke atas akses dan kandungan media dan teknologi menyebabkan remaja bypass menggunakannya tanpa sekatan. Mereka juga berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama dalam media sosial dan menonton video lucah seperti seks yang akhirnya membawa kepada jenayah seksual. Kesan akibat daripada jenayah seksual ni yang pertama, mangsa akan merasa takut apabila keseorangan. Mangsa daripada jenayah seksual ni, diorang akan mengalami masalah gangguan fikiran, perasaan takut apabila keseorangan dan juga merasai lemah iaitu powerlessness apabila mereka terserempak dengan pengganggu jenayah seksual tersebut. Ini akan menyebabkan mereka akan rasa takut bila berseorangan dan tiada orang di sekeliling mereka. Kesan seterusnya yang dialami oleh mangsa akibat daripada jenayah seksual ni adalah mereka akan menjadi trauma serta hilang minat terhadap kerja. Trauma emosi dan mental yang dialami oleh mangsa membuatkannya hilang kerjaya ataupun hilang minat terhadap kerjayanya. Mangsa juga berkemungkinan besar akan membuat keputusan untuk terus berhenti bekerja dan tidak akan lagi bekerja pada masa akan datang ataupun di masa hadapan. Apabila emosi seseorang itu terganggu ataupun apabila emosi mangsa terhadap jenayah seksual ini terganggu, ianya turut akan menjejaskan prestasi kerja mereka dan membuatkan prestasi kerja mereka berkemungkinan besar untuk terus menurun dan merudum serta membolehkan mereka untuk dibuang kerja. Antara kesan lain yang diperolehi daripada jenayah seksual ini adalah menjejaskan masalah kesihatan. Iaitu, terdapat beberapa kajian yang telah melaporkan bahawa jenayah seksual boleh menjejaskan kesihatan mangsa yang terlibat dengan jenayah seksual ini. Mangsa akan mengalami masalah keresahan, tekanan, cepat naik radang dan lain-lain lagi, iaitu terutamanya kepada tekanan kerja. Mangsa akan merasa malu ataupun terhina merupakan salah satu akibat ataupun kesan daripada jenayah seksual ini. Jika seseorang itu terlibat ataupun menjadi mangsa kepada jenayah seksual di tempat kerja, mereka semestinya akan merasa malu dan terhina apabila rakan sekerja memandang mereka dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Mereka akan merasa malu dan tidak mahu lagi datang bekerja jika mereka menjadi mangsa untuk jenayah seksual di tempat kerja. Dan yang terakhir, akibat ataupun kesan daripada jenayah seksual ni, mangsa yang terlibat dengan jenayah seksual ni akan mengalami gangguan jiwa. Iaitu apabila mereka menjadi mangsa terhadap jenayah seksual ini, mereka akan mengalami trauma yang teruk. Kerana sudah semestinya perkara ini akan meninggalkan kesan yang amat buruk di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka, mengakibatkan pemikiran mereka berasa terganggu dan juga pemikiran mereka tidak waras serta membuatkan mereka mengalami gangguan jiwa. Ini merupakan kesan yang amat buruk akibat daripada jenayah seksual ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noraimi Afiq bin Matsah. Nombor metrik 059430. Statistik jenayah seksual. Mengikut statistik daripada Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO menunjukkan bilangan kes jenayah seksual dilaporkan pada tahun 2000 hingga tahun 2006 adalah sebanyak 82 hingga 119 kes setiap tahun. Kemudian, kes ini meningkat pada tahun 2011 hingga tahun 2017 sebanyak 117 hingga 338 kes setiap tahun. Pada tahun 2019 pula, YouGov Omnibus melaporkan 47% mangsa gangguan seksual tidak berkongsi masalah mereka dengan mana-mana pihak. Selain itu, berdasarkan statistik keganasan terhadap wanita di Malaysia pada tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebanyak 1,223 kes. Jenayah rogol mencatatkan 7,704 kes, cabul pula 6,303 kes, manakala jenayah seksual terhadap kanak-kanak adalah sebanyak 3,738 kes. Didapati juga seramai 257 pekerja lelaki
menjadi mangsa gangguan di tempat kerja, manakala pekerja perempuan pula adalah seramai 961 yang dijadikan mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia lagi, jenayah seksual melalui media sosial pada tahun 2010 hingga tahun 2017 adalah seramai 13,272 kes. Kebanyakan jenayah seksual melalui media sosial ini dianggarkan yang golongan yang berumur 13 hingga 15 tahun, iaitu sebanyak 45%. Manakala golongan yang berumur 16 hingga 18 tahun pula adalah sebanyak 25%. Dan 18 tahun ke atas pula adalah 23%, manakala yang terakhir iaitu 12 tahun ke bawah adalah seramai 7%. Jelaslah bahawa statistik gangguan seksual ataupun statistik jenayah seksual ini akan meningkat setiap tahun dan ianya harus dicegah dan harus diatasi oleh pelbagai pihak supaya ianya tidak akan menjadi lebih berleluasa pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, jenayah seksual ini merupakan satu perkara yang terkutuk. Masalah ini juga sebenarnya berpunca daripada individu remaja itu sendiri, di mana jika individu itu boleh berfikir dengan rasional, masalah jenayah seksual tersebut tidak akan berlaku kerana sejak kecil lagi mereka telah pun didedahkan dengan keburukan melakukan jenayah tersebut. Terdapat banyak faktor yang mendorong pelibatan remaja dalam berlakunya masalah jenayah seksual ini. Kesemua faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain dan perlu diberikan perhatian serius oleh pihak yang bertanggungjawab bagi menangani tingkah laku masalah jenayah seksual itu. Ibu bapa merupakan orang yang paling berperanan dalam mengatasi masalah jenayah seksual dalam kalangan remaja, kerana pemantauan ibu bapa adalah sangat penting bagi menyelesaikan aktiviti dan tingkah laku anak-anak ketika di rumah. Justeru, individu remaja itu sendiri jugalah yang seharusnya menjaga maruah dan tidak terleka dengan keseronokan dunia yang menyebabkan mereka lalai serta terjebak dengan masalah jenayah itu. Bukan itu saja, terdapat beberapa cadangan program keinsafan dikemukakan bagi membendung masalah jenayah seksual dalam kalangan remaja ini, di mana kesemua konteksnya membawa kepada mendidik dan bukannya menghukum sebagai pengajaran kepada mereka. Sekian, terima kasih.